Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okey, hari ini kita akan masuk pada tajuk keselamatan unit 7, keselamatan di rumah. Murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu, muka surat 43. Mari kita baca bersama-sama. Keselamatan rumah panjang di Sarawak. Nabila dan keluarganya melawat ke kampung budaya di Santubong, Sarawak. Semasa di sana, mereka dapat melihat pelbagai rumah tradisional masyarakat Sarawak. Nabila tertarik akan keunikan rumah panjang suku kaum Iban yang dilawatinya. Cik, mengapakah rumah panjang bertiang tinggi? Oh, rumah panjang tradisional masyarakat Iban memang bertiang tinggi. Tiang tinggi ini antara ciri keselamatan pada rumah panjang. Tiang yang tinggi dapat mengelakkan rumah panjang ditenggelami banjir kerana kebanyakan rumah dibina berhampiran dengan sungai. Rumah panjang bertiang tinggi juga adalah untuk menghalang serangan binatang buas. Selain itu, pada zaman dahulu, rumah panjang yang bertiang tinggi juga berfungsi untuk melindungi rumah daripada serangan musuh. Untuk pengetahuan semua, tangga rumah panjang juga mempunyai ciri-ciri keselamatan. Tangga diperbuat daripada sebatang kayu sahaja. Musuh yang menyerang terpaksa menaiki tangga seorang demi seorang. Hal ini memudahkan penghuni untuk mempertahankan diri. Baik murid-murid, mari kita mengenal pasti maksud kosakata yang terdapat dalam petikan ini. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, baik. Kosakata pertama adalah tradisional. Apa maksud tradisional? Tradisional adalah sesuatu yang mengikut tradisi. Okey, baik. Rumah panjang merupakan rumah tradisi bagi masyarakat Sarawak. Untuk yang kedua, keunikan. Nabila tertarik akan keunikan rumah panjang. Keunikan bermaksud perihal unik, sifat unik, lain dari yang lain. Rumah panjang lain dari yang lain. Lain dari rumah-rumah yang lain. Okey. Seterusnya, suku kaum. Suku kaum bermaksud puak. Suku bangsa. Iban merupakan suku kaum masyarakat di Sarawak. Keselamatan. Tiang tinggi ini antara ciri keselamatan pada rumah panjang. Keselamatan bermaksud selamat, kesejahteraan, keamanan. Okey, tiang tinggi merupakan kesejahteraan, keselamatan bagi rumah panjang. Okey, seterusnya mengelakkan. Okey, buku telah memberi maksud mengelakkan. Maksudnya menghindari, huraiannya menjauhkan sesuatu supaya tidak terkena sesuatu bahaya. Okey, itu maksud mengelakkan. Seterusnya, ditenggelami. Maksud ditenggelami adalah masuk terbenam ke dalam air. Okey, tiang tinggi ini bagi mengelakkan rumah panjang tenggelam, masuk ke dalam air ketika banjir berlaku. Okey, itu maksud ditenggelami, masuk ke dalam air. Okey, seterusnya kosakata menghalang. Menghalang bermaksud hindar. Hindarkan, mengelak, menyekat dari serangan binatang buas. Maksudnya, tiang tinggi ini menghalang daripada serangan binatang buas. Mengelak, menyekat daripada serangan binatang buas.
Okey. Kosakata seterusnya, melindungi. Melindungi bermaksud memelihara, menjaga. Yang tinggi juga berfungsi untuk memelihara, menjaga rumah daripada serangan musuh. Okay, baik, seterusnya, ciri-ciri. Ciri-ciri bermaksud sifat yang khusus pada sesuatu. Tangga rumah panjang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Ada sifat-sifat tertentu, ciri-ciri, sifat-sifat keselamatan bagi rumah panjang. Maksudnya ada sifat yang tertentu bagi rumah panjang. Okey, baik. Seterusnya, penghuni. Penghuni bermaksud orang yang mendiami, orang yang tinggal atau duduk di suatu tempat. Okey, bagi kita tengok petikan, hal ini memudahkan penghuni untuk mempertahankan diri. Penghuni bermaksud orang yang duduk di dalam rumah panjang. Maksud petikan ini adalah orang yang duduk di dalam rumah panjang. Okey. Dan yang terakhir, kosakata mempertahankan. Mempertahankan bermaksud apa? Mempertahankan diri daripada serangan atau ancaman. Okey, kita lihat petikan. Hal ini memudahkan penghuni untuk mempertahankan diri. Okey, tangga yang dibina tadi untuk memudahkan penghuni mempertahankan diri. Ada serangan-serangan datang, mereka mudah untuk mempertahankan diri. Maksudnya, mengelaklah daripada ancaman dan serangan tersebut. Okey, baik murid-murid. Cikgu harap kamu semua dapat faham maksud kosakata yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.